Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama membuka majlis kita pada malam ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli-ahli jamaah, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ni kita dapat bertemu kembali dalam siri Qisasul Anbiya minal Quranil Karim, iaitu kisah nabi-nabi yang kita akan petik daripada Al-Quran dan juga sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama-ulama tafsir. Jadi pada malam ni kita sambung siri yang ketiga daripada kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi sebagaimana kita telah sebutkan sebelum daripada ni, bahawa Nabi Yusuf ni, kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran ini disebutkan hanya di dalam 2 surah sahaja. Dalam 2 surah sahaja. Tak sebagaimana nabi-nabi yang lain. Nabi Musa alaihi salam sebagai contohnya ada di dalam lebih daripada 73 surah. 73 surah. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam hanya terdapat di dalam 2 surah sahaja. Iaitu yang pertama surah yang akan kita baca pada malam ni, dan yang kedua satu surah yang lain. Jadi surah ini, surah Yusuf, dinamakan dengan surah Yusuf kerana menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf daripada awal sehingga akhir. InsyaAllah pada malam ni kita telah sampai kepada kisah adik-beradik Nabi Yusuf yang telah membuat perancangan untuk membunuh ataupun membuang Nabi Yusuf daripada ayahnya kerana dengki kepada Yusuf dan juga dengki kepada Bunyamin. InsyaAllah saya akan baca daripada surah Yusuf. Pada malam ni saya akan baca muka surat yang ke-237, iaitu surah Yusuf ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam penghujung kita ceritakan dulu, iaitu waja'u abahum isya'an yabkun. Kisah adik-beradik Nabi Yusuf ni, yang 10 orang ni, semua sekali ada 12. Jadi 10 orang ni dengki kepada Nabi Yusuf dan juga Benyamin. Tapi yang paling mereka dengki sekali ialah Yusuf. Kerana antaranya kerana sayang sangatlah Nabi Yaqub alaihi salam sangat sayang kepada Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yaqub alaihi salam tak boleh berenggan, tak boleh berpisah daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi mereka telah pujuk, akhirnya mereka dapat juga bawa Nabi Yusuf ni untuk pergi bermain-main, yang kita baca hari itu. Bermain-main di luar rumah, jauh daripada tempat tu. Nabi Yusuf alaihi salam ni, Nabi Yaqub alaihi salam, mereka ni tinggal di satu tempat nama dia Madian. Jadi Madian ni kalau ikutlah dalam peta sekarang ni, ialah terletak, dikatakan oleh ulama-ulama sejarah, terletak di utara Arab Saudi, dan juga ataupun di selatan negeri Jordan hari ini, iaitu hampir dengan laut dekat selat tu, dekat dengan satu bandar di di Jordan hujung tu. Jadi perjalanan daripada situ nak pergi ke negeri Mesir pada masa tu ialah lebih kurang 400 km. Kalau ikutnya 400 km. Jadi biasanya orang akan berjalan pada masa tu naik unta, ambil masa lebih kurang 10 hari 12 hari, 10 hingga 12 hari daripada tempat Madian ni nak pergi ke negeri Mesir. Tapi negeri Mesir pada masa tu memang masyhur
Kerana apa? Kerana negeri Mesir ni negeri yang banyak tanaman, yang subur. Dia ada sungai Nil. Sampai sekarang pun, sampai hari ni negeri Mesir ni subur, banyak tanaman-tanamannya. Jadi pada masa tersebut orang selalu ulang-alik, selalu pergi. Orang daripada Madian ni ialah negeri yang lebih kepada padang pasir sikit ni. Cuma ada tompok-tompok kecil lah, kawasan-kawasan tanaman, tapi tak sebesar negeri Mesir. Jadi mereka ni biasa akan pergi ke negeri Mesir. Jadi sekarang ini ceritanya ialah Nabi Yusuf ni telah dibawa oleh adik-beradik dia yang 10 orang ni, kemudian dicampakkan ke dalam perigi. Bila sampai jatuh dalam perigi tu, jadi mereka pun balik lah, mereka ambil semua baju-baju Nabi Yusuf tu, kemudian bawa balik. Mereka pun ceritalah kepada ayahnya bahawa Nabi Yusuf telah, yang akan kita baca pada malam ni. Tapi yang pertama sekali ialah mereka balik ni kepada ayah mereka, waja'u abahum, mereka telah balik kepada ayah mereka isya'an, pada waktu isya', makna selepas daripada matahari jatuh, lebih kurang waktu macam kita lah sekarang ni, isya'an. Kemudian mereka balik pula tu dalam keadaan mereka ni menangis, ya bekun, mereka ni menangis. Ulama tafsir kata bukan menangis betul-betul pun, menangis buat-buat menangis. Sebab apa? Semua sekali menangis 10-10 orang tu, pelik. Nabi Yusuf, Nabi Yaqub alaihissalam, ayah kepada Nabi Yusuf ni dah mula syak dah ni, pelik ni. Aku dah cakap dah, nanti kamu tak jaga betul-betul adik kamu ni, nanti dia makan oleh serigala. Qalu, mereka pun berkatalah, 10 orang ni pun berkata kepada ayah mereka, qalu ya abana, wahai ayah kami, inna zahabna nastabiku wa tarakna Yusufa inda mata'ina. Kami semua ni pergi nastabiku. Nastabiku ni musabakah lah, iaitu mereka ni dikatakan masa panas tu berlomba lari, ataupun berlomba kuda, ataupun berlomba memanah pada masa tu. Jadi mereka tinggalkan, dia kata wa tarakna Yusufa, kami tinggalkan Yusuf itu di tempat inda mata'ina, kami letakkan barang-barang kami, makanan kami ke pakaian kami, kami letak situ. Tiba-tiba apa jadi? Kami tinggal Yusuf seorang-seorang di situ, dia kata fa'akalahu zi'bu, serigala telah datang makan apa ni, adik kami ni, Yusuf ni, seorang-seorang ni. Wa ma anta bimu'minin lana. Jadi bila dia cerita tu kepada Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yaqub tak percayalah. Fa'akalahu zi'bu, dia kata dia makan. Yang pelik tu, dia makan apa? Dia bunuh adik tu. Dia cerita ni dalam tafsir kata dia bunuh adik kami ni, Yusuf, kemudian dia makan semua sekali, tak tinggal sikit pun, tulang pun tak ada. Hebat serigala ni. Jadi dia kata pada ayah dia, wa ma anta bimu'minin lana, ayah tak percaya, dia kata kepada kami, confirm tak percaya, dia kata walau kunna zalimin, walau kunna sadiqin, walaupun kami ni benar. Dia cakap kepada ayah dia, maknanya cara cakap tu tak betul lah. Cara cakap tu walau kunna sadiqin, dalam bahasa Arabnya ialah nak menunjukkan bahawa dia tu dah berbohong dah. Ni adik-beradik dia ni. Lepas tu apa dia buat lagi adik-beradik dia ni? Dia beritahu, dia kata dimakan oleh serigala Yusuf. Waja'u ala qamisihi, dia bawa balik, adik-beradik dia ni bawa balik baju. Qamis tu baju. Baju siapa? Baju Yusuf. Bidamin kazib, dengan darah yang tipu. Darah tipu. Dia kata oleh Ibnu Abbas, dia kata mereka ni telah sembelih kambing, lalu mereka ambil baju Yusuf tu. Jadi mereka tinggal Yusuf dalam telaga tu, dalam perigi, kemudian baju tu mereka ambil, baju tu mereka sembelih kambing seekor, mereka letakkan darah kambing tu pada baju tu. Bidamin kazib, darah yang penipu, darah tipu maknanya. Qala, kata Nabi Yaqub alaihissalam, bal sawwalat lakum anfusukum amra, dia kata kamu ni memang betul-betul dah penipu dah ni. Kata aku tahu dah penipu. Sebab apa? Nabi Yaqub alaihissalam kata pada masa tu, dia kata aku pelik, dia kata sebab apa? Tak pernah aku jumpa serigala yang begitu baik, dia kata. Kenapa baik? Dia kata kerana serigala ni boleh makan Yusuf, tapi baju dia tinggal, tak koyak pun baju tu. Itu pelik.
kata apa ni, kata Nabi Yaqub alaihissalam kepada kepada 10 orang ni. Sebab itulah dia kata kata-kata ni, qala bal sawwalat lakum. Sawwalat tu makna zayyanat lakum anfusukum amra. Kamu ni memang pandai lah bercakap ni, memang cakap dah tipu aku. Jadi apa kata Nabi Yusuf, kata Nabi Yaqub alaihissalam ni, masyhur kata-kata ni ialah fasabrun jamil. Dia kata sabrun jamil tu maknanya sabar yang cantik maknanya. Jadi sabar je lah kalau kita cakap zaman moden ni. Nak macam mana, sabar je lah, aku nak kata apa lagi, dah tak ada dah, Yusuf dah hilang dah. Jadi wallahul musta'anu ala ma tasifun, dia kata hanya Allah Ta'ala lah saja aku ni minta pertolongan, dan aku tak percaya dah dengan apa yang kamu tasifun. Tasifun ni kamu sebut tu, yang kamu cerita tu, makan di segala semua, aku tak percaya. Apa lagi selepas pada tu? Sekarang cerita ni, cerita tentang Nabi Yusuf ni, dan cerita tentang 10 orang adik-beradik dia ni dengan Nabi Yusuf ni, Allah Ta'ala pindahkan. Kalau kita cerpen ke, cerita novel ke, dia pindah babak sekarang. Babak tu sekarang berpindah ke dalam telaga pula. Telaga tu jauh, dia kata, daripada rumah Nabi Yaqub alaihissalam tu. Jadi sekarang kita pindah lah. Allah Ta'ala pun bawa cerita kita, wajaat sayyarah. Sekarang ni tiba-tiba datanglah sayyarah. Kita sebut hari tu sayyarah ni dalam bahasa moden maknanya kereta. Tu kereta di luar banyak-banyak tu nama dia sayyarah. Tapi dalam bahasa Quran ni, kalau orang salah, takut salah terjemah kan, orang baca Quran ni kata, oh Quran kereta pun ada sebut dalam Quran. Ni bukan kereta. Sayyarah di sini ertinya ialah satu rombongan orang-orang yang sedang bermusafir. Itu sayyarah, daripada perkataan sara yasiru. Sara ni makna orang berjalan, sayyarah makna gerombongan orang yang sedang berjalan. Dikatakan rombongan ni adalah rombongan kafilah yang datangnya daripada negeri Palestin. Jadi tempat tu, tempat Madian ni adalah tengah-tengah di antara Palestin nak pergi ke negeri Mesir. Jadi orang rombongan tu lalu, jadi mereka pun dia kata wajaat sayyarah fa arsalu waridahum. Lalu mereka pun hantarlah orang. Warid ni dalam bahasa Arab maknanya ialah orang yang kerja dia mengambil air. Maknanya dia kerja jadi orang gaji, yang kerja dia ialah bahagian cari air di padang pasir. Tu warid ni. Jadi mereka pun hantarlah, bila berhenti berkhemah di satu tempat tu, mereka pun suruhlah orang apa yang cari air tu pergi cari air. Jadi dia bawa timba dengan tali. Dia pergilah cari, dia berjalan warid ni, pencari air ni, kemudian jumpalah perigi. Jadi perigi ni pada pasir ni kalau perigi dia dalam lah ni. Dalam tu makna kalau tengok tu tak nampak. Sebab itulah dipanggil dalam Quran, dipanggil ghayabatil jub, dipanggil ghayabatil jub. Ghayabah ni maknanya ialah tempat yang mana kalau air tu tak nampak. Ghayab ni ghaib, ghaib ni maknanya tak nampak. Jub tu telaga, ghayabatil jub, telaga yang dalam kalau tengok air tak nampak. Gitu. Jadi mereka pun hululah. Jadi fa'adla dalwah. Lalu mereka pun sampai situ, mereka pun yang ambil air tadi hulurkan dalwah. Dalwah tu ialah timba dia. Dia hulur timba dia tu. Tiba-tiba angkat timba tu, Yusuf pun bergayuk di tali tu. Jadi dia kata, mana berat ni hari ni, air apa berat sangat ni, angkat. Tengok budak seorang duduk pegang di timba tu. Sebab tu dia kata kata-kata dia, qala ya bushra haza gulam. Dia kata, apa ni, budak. Dia kata, jadi gembiralah orang tu. Orang mana berat dah kan, nak angkat dengan orang, angkat orang. Jadi pengangkat air tu pun gembira sangat, sampai dia kata ya bushra ni macam tak boleh nak terkata lah apa, macam terkejut. Orang kata, budak. Kata. Jadi dia panggil pada masa tu gulam. Dia kata gulam tu maknanya Nabi Yusuf tu masih kecil lagi, masih budak lagi. Kita kata hari tu umur dia lebih kurang 10-12 tahun umur dia pada masa tu. Wa asarruhu bida'ah. Lalu cerita ni Allah Ta'ala cerita dalam Quran ni pendek-pendek. Dia sebut pendek-pendek tapi dia sebenarnya cerita tu banyak tu dia cerita. Wa asarruhu bida'ah. Jadi mereka pun mereka pun menyembunyikan Nabi Yusuf tu. Bila dah dapat Nabi Yusuf tu, mereka pun sembunyikan Nabi Yusuf, tak beritahu pada orang. Sebab apa?
Dia kata, ahli tafsir kata, dia takut kalau dia bising-bising, takut nanti orang tahu. Takut mana tahu bahawa budak ni adalah budak yang mana hamba orang terlepas. Gitu. Kan nanti kan tuan dia tahu, dia jumpa mana, awak ada jumpa budak tu budak aku punya. Takut macam tu lah. Jadi dia sembunyikan Nabi Yusuf tu. Dia bawa Nabi Yusuf. Plan dia ialah bida'ah. Bida'ah tu ialah maknanya barang jualan maknanya. Jadi wa asarruhu bida'ah, mereka sembunyikan Nabi Yusuf tu untuk dijadikan sebagai barang jualan. Sebab pada masa tu jualan hamba ni sangat masyhur maknanya. Menjual hamba. Ni bukan cerita macam cerita pergi orang beli lah, lebih kurang zaman-zaman dulu kan dia keleng-keleng macam tu. Jadi dia pun nak jual lah ni, plan-plan nak jual di tempat mana? Di negeri Mesir. Lalu wallahu alimun bima ya'malun. Allah Taala kata Allah tahu semua. Jadi mereka plan, Allah Taala plan. Mereka adalah perancangan mereka, tapi Allah pun ada perancangan dia. Apa yang Allah tetap tu itulah terbaik. Jadi kita tengok macam mana ketetapan Allah terbaik ni, iaitu wasyarauhu bisamanin bakhsin darahima ma'dudah. Mereka pun wasyarauhu, syarauhu maknanya jual. Mereka pun menjual lah bisamanin dengan harga yang sangat-sangat murah. Bakhsin tu maknanya murah sangat. Darahima ma'dudah, hanya beberapa dirham saja. Berapa dirham? Ibnu Abbas kata 20 dirham. 20 dirham ni murah lah, bukan dinar. Dia 12 dirham 1 dinar kiraan dulu. Dia macam apa ni, 12 inci 1 kaki gitu. Jadi 12 dirham 1 dinar ikut kiraan dia. Dinar tu satu duit emas, kalau dirham tu duit perak. Kira murah lah, murah. Orang tak jual budak 20 dirham ni, hamba. Orang jual mahal dinar-dinar orang jual sepatutnya. Jadi lepas daripada tu, yang belinya ni siapa? Allah Ta'ala cerita situ. Tapi kenapa dia jual murah? Dia kata dia jual murah kerana wa kanu fihi minaz zahidin. Dia kata kerana ni orang penjual ni, orang yang menjual murah ni, kerana wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka ni tak nak sangat kepada budak ni. Mereka nak jual cepat-cepat. Zahid tu maknanya bukan zahidi, bukan zahid bukan ni zahid sini. Zahidi tu makna orang yang zuhud maknanya. Orang yang zuhud tu makna orang yang tak perlukan kepada satu benda. Situ. Jadi zahidin, Nabi Yusuf pada masa tu dia cepat-cepat nak jual. Tak kira lah murah-murah pun beli jual cepat-cepat. Takut nanti kan mana tahu tuan dia jumpa ni budak ni, ataupun ayah dia jumpa ke, dan macam-macam lagi. Jadi waqala allazi ishtarahu min Misra. Jadi sekarang ni adalah perkataan Mesir di sini. Kita ingat sekali lagi bahawa surah Yusuf ni, surah Yusuf adalah surah yang turun sekaligus. Dia turun semasa Nabi SAW dalam keadaan sedih. Bila tu? Masa tahun yang ke-10 kenabian. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kematian Abu Talib, kematian Khadijah, dan kemudian pergi ke Taif kena halau. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah hiburkan Nabi kita ni dengan 2 benda selepas daripada tu, selepas kesedihan tu. Yang pertama sekali ialah Isra' dan Mi'raj. Yang keduanya adalah turunnya surah Yusuf ni. Jadi surah Yusuf ni kita sebut hari tu ialah surah kegembiraan. Orang yang baca dia akan gembira. Kalau baca tak gembira, ada masalah orang yang membaca, bukan masalah surah Yusuf. Tu kata ulama, bukan kata saya. Kata saya copy paste je. Jadi sebab apa orang gembira baca surah Yusuf ni? Sebab apa Nabi gembira baca surah Yusuf ni? Sebab tengok kan, mula-mula kita kata hari tu cerita kisah Nabi Yusuf ni macam huruf W kan. Di atas, lepas tu turun, lepas tu atas, lepas tu turun, lepas tu atas balik. Jadi yang atas tu ada 3, yang turun tu ada 2, W kan, gitu kan. Jadi bawah dia tu ada 2. Bawah tu ialah masuk dalam perigi. Sekarang ni Nabi Yusuf kan sedang menaik sekarang. Naik apa? Dia telah dibeli, dia kata. Wa qala allazi ishtarahu min Misra. Lalu berkatalah orang yang membelinya. Siapa membeli tu? Yang membeli tu ialah Aziz Misra, Aziz Mesir. Aziz tu adalah satu istilah yang digunakan dalam zaman tu untuk orang Mesir, iaitu menteri keuangan. Gitu. Menteri keuangan Mesir. Jadi negeri Mesir tu ada yang paling tinggi sekali, Malik. Dipanggil Malik Mesir. Nanti kita sebut dalam surah ni Raja Mesir. Tapi bawah tu orang nombor 2 kuat ialah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ni lah beli. Macam mana dia boleh beli? Dia tengok mungkin dia timing kan.
Macam mana dia boleh pergi ke tempat orang jual tu masa tu? Tu. Jadi inilah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ni boleh buat apa saja yang dia nak buat ni. Jadi dibelilah oleh beli pula harga murah. Mungkin dia lalu situ. Berapa ni? 20 sen. 20 sen. 20 sen dia beli. Dia baliklah rumah dia. Lalu dia berkatalah, dia kata. Berkatalah allazi ishtarahu, yang membelinya daripada negeri Mesir, limraatihi, kepada isterinya. Dia berkata kepada isterinya. Isterinya ni ada beberapa pendapat lah nama dia apa. Pendapat yang masyhur ahli tafsir kata nama dia Zalikha, nama dia. Zalikha, bukan Zulaikha. Tapi yang Zalikha. Akrimi maswahu, dia kata. Akrimi maswah maknanya jaga dia elok-elok. Akrimi makna berilah tempat dia elok-elok. Kerana apa? Dia ceritakan, dia kata Aziz Mesir ni Menteri Keuangan Mesir ni, pada masa tu dia ada isteri tapi dia ni tak ada anak. Jadi bila dia dapat Yusuf ni budak ni, budak comel ni, dia kata ni kan, dia kata jaga elok-elok lah, akrimi maswah. Kemudian asa an yanfa'ana au nattakhizahu walada, dia kata mungkin nanti kita diberi berguna untuk kita, ataupun dia ni boleh kita ambil jadi anak angkat kita, nattakhizahu walada, boleh buat anak kita. Wa kadzalika makkanna li yusufa fil ardi. Allah Taala sebut begitulah Allah Taala telah memuliakan Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Ta'ala telah beri tempat kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Beza sangat di antara tempat dia duduk di Madian, di padang pasir, dengan sekarang ni duduk dalam rumah Menteri Keuangan. Dan duduk tu bukan duduk jadi orang gaji, bukan, dah jadi macam anak sendiri lah. Allah Ta'ala ilhamkan pada dia. Kemudian wallahu ghalibun ala amrihi. Allah Ta'ala ni bila dia nak sesuatu mesti jadi. Ghalibun ala amrihi, orang lain tak boleh nak lawan. Walakinna aksaran nas la ya'lamun, tapi manusia ramai tak tahu benda ni. Tak tahu apa? Bahawa Allah Ta'ala bila dia tetap nak satu benda, mesti benda tu terjadi. Allah Ta'ala sebut perkara ni berulang-ulang ni kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Umur 12 tahun, lepas tu sekarang dia dah jadi besar. Jadi Allah Ta'ala sebut ni walamma balagha ashuddahu, bila dia dah sampai kuat dah. Ulama kata sini umur dia telah sampai 30 atau 33 tahun. Jadi ulama kata orang lelaki ni dia punya paling apa ni orang panggil paling tinggi lah mana, sifat dia ni maknanya dia top lah, ialah bila sampai umur 30 tahun 33 tahun. Kalau Nabi jadi Nabi umur 40 biasanya, tapi dia ni umur 33 tu kira umur. Jadi kalau masuk syurga nanti, setengah ulama kata kalau perempuan umur 17, kalau lelaki sweet 17 tak kalau orang perempuan. Kalau lelaki umur 33. Jadi kalau kita ni orang-orang lama ni macam mana? Akan balik semula, jangan kisah, jangan sedih lah Zaman Nabi tu kan ada kan orang perempuan tua tu, Nabi beritahu pada dia, Nabi jumpa dia tua perempuan. Nabi kata orang perempuan tua tak masuk syurga. Dia pun menangis jadi Nabi kata relax gitulah lebih kurang nak beritahu macam ni, memang awak ni tua tak akan masuk syurga, bukan awak tak masuk syurga, orang tua tak masuk syurga. Sebab awak ni tua, awak akan dibalikkan jadi muda bila nak masuk syurga nanti. Jadi macam umur 17 lah. Jadi kalau isteri kita nampak macam tua kan, tak apalah, tengok gambar dia umur 17 dululah, minta gambar. Macam itulah nanti insya-Allah. Jadi seterusnya cerita ni, apabila dia telah sampai umur ashuddahu, bila dia dah kuat dah ni, atainahu hukman wa ilma. Allah Ta'ala telah berikan kepada dia dua perkara kepada Nabi Yusuf ni. Yang pertama hukman ni hikmah makna. Hikmah ni iaitu kepandaian, kebijaksanaan, dan kemudian tu yang kedua ilman, pengetahuan. Jadi dia ni menjadi orang yang paling cerdik dan orang yang paling pandai. Cerdik pandai maknanya dari segi terpelajar, dan dari segi hikmah ni pandai. Kadang-kadang ada orang tu hikmah tapi sebab tak belajar kan, jadi kurang ilmu dia. Ada orang ilmu banyak tapi tak pandai, gitu kan. Jadi dia dua benda, hikmah dan juga ilmu. Nabi Yusuf dapat dua-dua ni apabila dia telah sampai umur 33 tahun. Kemudian wa kadzalika najzil muhsinin. Allah Ta'ala kata begitulah kami membalas
kepada orang-orang yang muhsin. Jadi berapa banyak kali nanti kita akan tengok dalam Quran ni, dalam surah Yusuf ni, Allah Subhanahu Wa Taala selalu sebut Nabi Yusuf ni muhsin. Jadi muhsin makna orang baik, orang baik makna orang yang bukan sekadar baik-baik biasa, tapi baik yang terlebih baik, gitu. Kalau ihsan tu, panggil ihsan tu maknanya ialah orang an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maknanya dia martabat sikit, martabat tinggi lagi, bukan hanya biasa-biasa, bukan hanya tinggal benda yang dilarang, buat benda yang wajib, tapi dia lebih sikit lagi, ihsan. Sekarang ni sekarang cerita kita ialah dia pun berada lah dalam rumah tu. Lama ni rumah tu, daripada umur 12 tahun sampai kepada umur 33. Berapa tahun dah tu? Kita nak kata dalam 20 tahun, 20 tahun duduk situ. Tiba-tiba pada suatu hari, oleh kerana Nabi Yusuf ni cantik, masyhur Nabi Yusuf ni cantik. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam Mi'raj ke langit, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjumpa dengan Nabi Yusuf. Nabi jumpa Nabi Yusuf, Nabi terkejutlah tengok kan. Dia sangat cantik ni. Cantik macam mana saya tak tahulah kan, tapi dalam satu kata-kata ulama lain dia kata macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala macam seketul macam tu, macam seketul kecantikan, al-jamal tu. Kemudian dibelah dua. Sebelah ni diberikan kepada Nabi Yusuf, dan sebelah lagi ni dibahagikan kepada semua umat manusia. Jadi kalau kita tengok orang tu cantik tu, cantiknya dia, ya tak kira lelaki ke perempuan ke, ratu cantik ke, ratu apa raja cantik ke, kita tengok cantiknya dia, bukan kita lah kan, orang lain lah kan. Yang dikatakan Zalikha tadi ni, isteri kepada Menteri Keuangan ni pun tergoda lah dengan Nabi Yusuf ni. Jadi berlakulah apa yang berlaku pada muka surat 238 ni, 238 ni. Habis ni cerita kita ni. Tapi jadi apa berlaku? Allah Ta'ala sebut sini cerita ni, kisah ni adalah kisah kita panggil kisah cinta kan. Orang kata cinta Nabi Yusuf, bukan Nabi Yusuf cinta kat dia. Nabi Yusuf tu sayang kepada tu macam mak dia lah tu, kalau ikutnya. Dan juga Menteri Keuangan Mesir tu macam ayah dia. Jadi dia sayang sangat, sebab apa? Tolong dia, jaga dia, beri makan kat dia semua sekali lah ni. Jadi tiba-tiba warawadathu allati huwa fi baitiha, tiba-tiba allati huwa fi baitiha, iaitu perempuan di mana dia berada di rumahnya, itu. Iaitu siapa? Perempuan itulah, isteri menteri itu. Rawadathu, telah menggodanya, memujuknya. Rawadat tu maknanya ialah minta dengan lemah lembut, gitu. Itu pujuk lah kita panggil bahasa Melayu kan. Dia telah memujuknya, menggodanya, an nafsihi, menggoda Nabi Yusuf. Wa ghallaqatil abwab, lalu dia pun tutup pintu semua. Bukan tutup biasa, kunci. Jadi kunci macam mana, wallahu alam, saya tak tahulah. Dia kata kunci, dia kunci semua pintu. Yusuf tak boleh nak keluar. Lepas tu dia buat apa? Waqalat haytalat, waqalat haytalat. Lalu perempuan tu berkata haytalat, dia kata mari sini, marilah sini, gitulah. Tak ada cerita panjang-panjang tu kan. Jadi cerita ni baca, tapi Allah Ta'ala cerita baca. Qala, berkata Nabi Yusuf alaihi salam, ma'azallah, Nabi dia kata a'udzubillah. Ma'azallah ni maksudnya berkata a'udzubillahi min zalik. Kata tafsiran kata, dia minta berlindung lah daripada Allah. Ya Allah, tolonglah aku ni, ya Allah tolong ni, apa dah jadi ni, kata. Innahu rabbi ahsana maswaya. Kata Nabi Yusuf, innahu rabbi, innahu tu ialah tuan tu, tuan apa ni, tuan rumah tu, maknanya siapa? Iaitu menteri tu, Menteri Keuangan tu. Menteri Keuangan dia kata innahu rabbi, sesungguh dia tu tolong jaga aku. Rabbi ni bukan Tuhan aku sini, Rabbi sini maksudnya ialah penjaga aku tu, iaitu tuan rumah ni. Dia telah jaga aku, ahsana maswaya, dia telah beri kepada aku tempat duduk yang baik di sini. Tiba-tiba dia kata aku nak buat khianat pada dia, tak mungkin. Innahu la yuflihuz zalimun, sesungguhnya tidak berjayalah orang-orang yang zalim. Orang zalim situ dalam tafsir kata ialah orang-orang yang berzina, sebab perempuan tu sangat ajak berzina dengan dia. Jadi dia kata orang yang berzina takkan berjaya, takkan selamat, takkan macam itulah. Jadi Allah Ta'ala kata lagi, walaqad hammat bihi, walaqad hammat bihi, perempuan tu hammat kepadanya. Hammat ini bahasa Arab artinya ialah kita ni
kadang-kadang ada apa ni, bila kita nak buat sesuatu, dia mula-mula sekali ialah khatirah nama dia. Khatirah ni terlintas dalam kepala, terlintas nak buat. Kadang-kadang bukan nak buat pun, tapi terlintas macam kita tengok air lah kita puasa tengok air, oh sedapnya air, terlintas nak minum air boba kan, duduk atas tu, tapi aku puasa, terlintas, tapi terlintas tak apa, tak jadi dosa. Yang kedua, dia naik sikit lagi, hamma nama dia. Dia naik lagi nama berazam. Naik lagi nama dia an-niyatu, berniat. Yang kita nak semayang tu kita kena berniat. Sebab tu berniat, kata mazhab Syafi'i, mestilah start nak buat tu, dah start angkat takbir baru boleh niat. Kalau sebelum angkat takbir kita berniat, itu bukan nama niat, itu nama dia lafaz niat, nama dia usolli, itu nama dia lafaz niat, bukan berniat lagi. Niat tu mesti masa angkat takbir, masa ambil wuduk, masa air mula-mula kena muka, itu nama dia niat, an-niyatu. Jadi dia ada peringkat-peringkat niat tu paling tinggi lah, iaitu bila kita start buat sesuatu, kita buat tu. Tapi yang mula-mula ni nama dia khatirah, yang kedua ni nama dia hammun. Jadi hammun ni ialah rasa teringin nak buat, tapi bukan azam lagi, tapi teringin kuat sikit nak buat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, walaqad hammat bihi, perempuan tu isteri menteri tu rasa nak kepada Nabi Yusuf tu, hammat bihi. Kemudian Allah Taala kata, wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Nabi Yusuf ni ada perasaan tak kepada perempuan tu? Kalau ikut manusia biasa, dia akan ada perasaan memang ada terlintas juga kan, sebab dia lelaki. Yang tu perempuan tu tutup pintu pula semua tu, perempuan tu dah siap dah semua, dengan perempuan tu hebat pula, perempuan tu dengan kayanya, perempuan yang semua cukup lah maknanya kan, tak ada orang tengok semua tu pada masa tu. Kalau ikutnya cerita, jadi kalau ikutnya hamma bihi, kalau ikutnya mesti ada perasaan dia pada wa hamma biha, mesti Yusuf ada perasaan juga. Tetapi Allah Ta'ala sebut ni, setengah ahli tafsir kata tafsir ni ditolak tapi dalam buku-buku tafsir setengah ada cerita kata Nabi Yusuf pun nak juga kepada perempuan tu, sehinggalah Allah Ta'ala tunjukkan ra'a burhana rabbih, dia kata sehingga Nabi Yusuf tengok burhan. Apa dia burhan tu? Burhan dalam bahasa, dalam terjemahan ialah tanda, maksud dia. Apa dia tanda tu? Ulama sebut ada 4 pendapat tanda apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf ni sehingga dia tak ada terlintas pun nak buat tu. Yang pertama dia kata ialah dia nampak, tiba-tiba nampak Nabi Yaqub, ayah dia. Nabi Yaqub datang, dia kata tepuk dia, hai Yusuf, itu. Jadi hai Yusuf, terus dia kata perasaan tak datang langsung, dia kata bila datang dia keluar ikut jari-jari, dia kata apa ni, perasaan dia tu nombor 1. Yang kedua, nak azan ke? Ada 2 minit lagi. Yang kedua dia kata Nabi Yusuf ni tengok apa? Dia tengok Jibril datang. Yusuf, tak ada perasaan langsung jadi dia bila tengok Jibril. Yang ketiga, ada pendapat tafsir kata dia tengok tulisan pada dinding, ini kerja jahat, jangan kamu nak. Itu dia nampak, tengok dia tak ada pun. Jadi sekarang ni ulama tafsir ada bincang lah sini dia ada perasaan tak perasaan sebenarnya, dia ada perasaan kemudian dia tengok dia tak jadi ke, ataupun dia awal-awal lagi memang tak ada perasaan, gitu. Jadi perbincangan ni insya-Allah, oleh kerana masa dah tak sempat dah, kita akan tengok nanti kan sebenarnya ada tak ada perasaan Yusuf tu pada masa tu terhadap Zalikha, ataupun ada perasaan